Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin, muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambungkan lagi pengajian kita bahagian panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit. Pada hari ini kita tengok pada panduan bertayammum. Panduan bertayammum. Muka surat 33. Tayammum ialah menyapuh muka dan dua belah tangan, meliputi siku, menyapuh muka dan dua belah tangan meliputi siku, iaitu meliputi siku sampai kepada dua belah tangan itu meliputi, artinya sebelah depan tangan dan sebelah belakang tangan lah. Sampai daripada hujung jari sampailah kepada siku. Dengan debu tanah yang bersih atau bahan lain yang boleh digunakan mengikut syarat-syarat yang tertentu. Okey. Dengan debu tanah yang bersih. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Tayammum hanyalah boleh dilakukan dengan debu tanah yang bersih. Atau bahan lain yang boleh digunakan, atau bahan lain itu iaitu dalam mengikut mazhab Hanafi lah kata, boleh juga dengan bahan yang lain, bukan dengan debu tanah saja. Digunakan mengikut syarat-syarat yang tertentu lah. Mengikut syarat-syarat yang tertentu. Jadi yang pertama sekali lah, kita nak bertayammum ini hendaklah anggota tayammum itu muka dan dua tangan itu bersih dan kering. Yang pentingnya kering. Kalau tidak, nescaya debu itu akan melekat di tempat yang basah dan tidak meratalah kepada tempat lain. Yang penting, yang mestinya anggota tayammum itu muka dan dua tangan itu hendaklah kering. Barulah dapat debu itu berjalan merata. Seandainya ada tempat basah, maka dia akan melekat di tempat yang basah itu. Tidak boleh nak merata kepada ke tempat keseluruhan tempat yang patut diratakan dengan debu itu. Jadi kemudian tayammum mengikut mazhab Syafi'i. Dan tayammum ini adalah untuk mengharuskan sembahyang, untuk mengharuskan sembahyang. Bahan yang boleh digunakan mengikut mazhab Syafi'i, bahan yang boleh digunakan untuk berbuat tayammum ialah tanah yang berdebu, yang suci daripada najis, serta tidak mustakmal. Mustakmal artinya tidaklah bekas yang telah, debu yang telah digunakan, disimpan kemudian
digunakan kembali, tak boleh. Dia hanyalah sekali guna sahaja. Sekali guna sahaja. Kalau lebih daripada sekali, itu dinamakan mustakmal. Jadi bahan yang boleh digunakan ialah tanah berdebu. Mengikut mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang suci daripada najis, yang suci daripada najis serta tidak mustakmal, Tanah mustakmal, bagaimanakah dia kata tidak mustakmal? Bagaimana tanah yang mustakmal itu? Tanah mustakmal ialah yang melekat di anggota tayamum. Yang melekat di anggota tayamum, iaitu anggota tayamum muka dan tangan. Ketika tayamum, satu. Tanah mustakmal itu ialah tanah yang melekat di anggota tayamum, muka dan tangan ketika kita tayamum. Paman dia lekat, kemudian kita pun sapuh kembali, kebah kembali, letak di atas tadah di atas kertas, kemudian kita gunakan untuk tayamum lagi. Maka itu tidak boleh, itu telah dinamakan mustakmal. Tidak boleh lagi digunakan tanah itu untuk kali yang kedua. Iaitu tanah yang mustakmal ialah yang melekat di anggota tayamum, iaitu anggota tayamum muka dan tangan ketika tayamum. Yang melekat ketika kita tayamum atau yang bertebaran setelah disapu pada anggota tayamum. Katakanlah kita bertayamum di tempat angin yang kuat, kemudian tanah itu setelah kita sapu, yang lekat pada tangan kita itu bertebaran pula jatuh, maka itu dikatakan juga mustakmal. Yang jatuh itu mustakmal, tidak boleh digunakan. Sama lah seperti air yang mustakmal. Habis. Tanah daripada tempat yang ditepuk pertama kali tidak dihukumkan mustakmal dan boleh digunakan seberapa banyak kali walaupun kuantitinya sedikit. Tadi dia kata yang mustakmal iaitu yang melekat pada anggota tayamum, kemudian disapu, buang, maka tanah itu dikatakan mustakmal. Ataupun yang bertebaran, debu itu disebabkan masa bertayamum kebetulan angin, maka yang luruh daripada tepah pada kita sapu itu luruh bertebaran ke bawah, itu juga dinamakan mustakmal. Tanah daripada tempat yang ditepuk pertama kali tidak dinamakan mustakmal dan boleh digunakan beberapa banyak kali walaupun kuantitinya sedikit. Umpamanya begini, contohnya, kita tepuk di sini. Ni kita tepuk pertama kali. Tak. Kemudian kita gunakanlah, kita bertayamum lah. Maka hak tempat kita tepuk tadi tu, bukan hak setelah kita guna yang melekat pada muka atau tangan ataupun yang bertebaran, tidak. Tetapi hak tinggal selepas kita tepuk tu masih lagi ada tanah di situ. Jadi masih ada. Jadi yang itu yang baki di situ tidak dinamakan mustakmal. Sebab kita dikatakan mustakmal setelah kita, bila masuk kita tayamum, itu setelah kita berniat ketika menyapu muka. Jadi kita hak yang tinggal selepas kita tepuk tu berbaki di tanah itu, tayamum kita belum lagi berjalan. Tayamum kita belum lagi berjalan. Dia berjalan niat tayamum ni, kita niat ketika akak sudah melek sampai ke muka barulah berniat
sahaja aku bertayamu kerana mengharurkan sembahyang. Jadi hak tadi itu, hak duduk atas kertas, hak duduk lekat pada tangan kita itu dikatakan bukan musta'mal. Sebab musta'mal ini artinya yang telah digunakan. Tapi di situ hak lekat di situ bukan kita gunakan. Maknanya dia masih ada berbaki di situ. Masih ada berbaki di situ. Dan tanah itu dia kata boleh digunakan. Iaitu tanah daripada tempat yang ditepuk pertama kali. Ada lekat lagi di kertas tu. Tidak dihukumkan musta'mal. Musta'mal artinya tidak dihukum sebagai tanah yang telah digunakan. Dia kita tak guna dia, cuma dia baki duduk di situ dan boleh digunakan seberapa banyak kali walaupun kuantitinya sedikit. Artinya selagi hak dia duduk lekat di kertas tu, hak baki tu boleh digunakan. Selagi ada lagi boleh digunakan. Sebab dia tidak namakan musta'mal. Iaitu dia berbaki di situ. Boleh faham? Ajar ni. Boleh Jadi hak masa kita sekolah dulu, kita ingat hak tu musta'mal dah lah, hak tinggal tu tak boleh guna dah lah. Dah. Yang musta'malnya hak yang daripada dah terlekat di pada muka ataupun terlekat pada tangan maka gugur kembali, itulah yang dinamakan musta'mal. Sebagaimana juga air musta'mal lah, kita ambil wuduk tu, hak jatuh tu tak? Habis. Nombor 2, jika bertayamu untuk solat fardu. Kita tayamu untuk tunaikan solat fardu, maka tayamu mesti dilakukan setelah masuk waktu solat. Masuk waktu solat barulah boleh dilakukan tayamu. Kalau kita bertayamu dulu belum masuk waktu solat, maka tayamu itu masih tidak menjadi, tak boleh pakai, kena buat tayamu yang lain. Dalam mazhab Syafi'i, jika bertayamu untuk solat fardu, tayamu mesti dilakukan setelah masuk waktu solat. Okey, setelah masuk waktu solat. 3, sucikan diri daripada najis dan pastikan arah kiblat sebelum bertayamu untuk solat. Iaitu sebabnya tayamu kita terjadi atau sah setelah masuknya waktu. Setelah masuknya waktu, kenapa hikmahnya kita ni hendaklah pastikan arah kiblat sebelum bertayamu untuk solat, iaitu supaya tayamu itu tidak renggang lama selepas bertayamu untuk mendirikan solat. Jadi pastikan dulu, mengikut mazhab kita lah. Ni kita bahas dulu. Mana dia cuma satu fardu dan beberapa sunat, tak ada masalah lah. Tengok lagi, tengok dulu. Mana dia? Sebelum bertayamu untuk salat, pastikan arah kiblat sebelum bertayamu untuk salat. Tidak semestinya, maknanya supaya sudah bertayamu itu kita dapat tunaikan solat dengan segeralah. Dapat maknanya kalau sudah tu buat tayamu kerana belum tapi tayamu pun begitu, agaknya begitulah juga ayatnya. Tapi sebabnya begini, untuk solat, sucikan diri pada najis dan pastikan arah kiblat sebelum bertayamu untuk solat. Begitulah agaknya. Tapi yang pentingnya kita ni suci daripada najis.
4. Tanggalkan cicing dan tangan dan gelang jika ada. Dalam masak kita, tanggalkan dulu cicing, jam tangan dan gelang jika ada. Kalau nak ikut persesuaian pun, memanglah tidak akan debu itu tidak akan boleh masuk bila ada cicing di anggota kita yang patutnya kena debu tayamum. 5. Tepuk 2 tapak tangan pada tanah berdebu sekali. Sekali saja. Sebab tu dia kata sekali. Tak. Tepuk 2 tapak tangan pada tanah berdebu sekali. Habis. Berniat untuk memindahkannya sehingga menyentuh bahagian muka. Berniat untuk memindahkannya sehingga menyentuh sebahagian muka. Jadi, bilakah masa kita nak berniat tayamum itu? Masa berniat tayamum itu, iaitu setelah ujung jari kita ini menyentuh muka. Barulah berniat. Macam kita ambil wuduk dengan air jugalah. Tak. Air sampai ke muka tu baru kita niat kan. Kalau terniat dekat hidung baru terniat, mana hak atas tu tak kira-kira lagi, kena basuh semula. Jadi tepuk 2 tapak tangan pada tanah berdebu sekali saja. Tak boleh lebih pada sekali. Kemudian bila berniatnya, berniat ketika memindahkannya, akad memindahkan debu, iaitu debu di tangan itu sehingga menyentuh sebahagian muka. Jadi masa akad itulah maknanya kita hendaklah niat tepuk 2 tapak tangan pada tanah berdebu sekali saja. Kemudian berniat ketika memindahkannya sehingga menyentuh sebahagian muka. Niatnya iaitu ketika memindahkan debu itu daripada tempat kita tepuk kepada anggota tayamum yang pertama iaitu muka. Bila dah sampai ujung jari kita kepada muka, barulah berniat. Sebab dia ni slow saja. Sapu dia ni. Maknanya dah, artinya tangan yang berdebu itu sampai ujung jari sampai kepada muka, barulah berniat. Sahaja aku bertayamu bagi mengharuskan fardu solat kerana Allah Ta'ala. Bagi mengharuskan fardu solat. Iaitu jika tidak diniatkan fardu, tadi kalau kita sahaja aku bertayamu bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala, tidak disebutkan fardu. Sahaja aku bertayamu bagi mengharuskan solat, kita tak berfardu. Jika tidak diniatkan fardu, tayamum itu tidak boleh digunakan untuk solat fardu. Tak boleh digunakan untuk solat fardu, namun masih boleh digunakan untuk solat sunat dan ibadat sunat yang lain. Dia dalam mazhab Syafi'i, tayamum untuk solat fardu wajib ada di dalam niat itu. Wajib ada untuk mengharuskan fardu, mengharuskan fardu solat kerana Allah Ta'ala. Jadi bila niat itu bermula setelah ujung jari kita dekat nak sentuh lela ataupun sentuh dah sikit tu, maka disitulah niatnya. Disitulah niatnya. Sahaja aku bertayamu bagi mengharuskan fardu solat kerana Allah Ta'ala. Jika tidak diniat fardu, untuk solat fardu, tayamum itu tidak boleh digunakan untuk solat fardu, namun masih boleh digunakan untuk solat sunat dan ibadat sunat yang lain. 6. Sapu dan ratakan debu tanah di 2 tapak tangan ke seluruh bahagian muka.
Kita akan tengoklah bagaimana caranya. Baca iaitu baca sapu dan ratakan debu tanah di dua tapak tangan tadi ke seluruh bahagian muka. Sapu. Tapi sapu ni maksudnya sapu sekali. Sekali lalu sahaja. Tak boleh nak buat ganyah-ganyah. Kalau ganyah-ganyah jadi sudah mustakmal. Sekali saja. Sekali saja. Mana kita akan tengok gambar dia. Gambar kita kelabu. Gitu lah. Sampai situ apa? Itu saja. Dia sekali saja. Kalau buat sapu suruh tarik, maka tak jadi dah dikirakan debu kita itu telah mustakmal. Sedap penggunaannya sekali saja. Okay. Dua, setelah kita sapu, buangkan saki baki debu tanah yang ada di tapak tangan. Kena buang dulu. Buang sini sebelah tepi dulu. Jangan bagi tercampur dengan hak yang ada di hadapan kita. Hak kita nak tepuk sekali lagi untuk tangan. Sebab tu dia kata hak yang kita tepuk kali yang pertama, hak yang baki itu masih bukan mustakmal, masih boleh digunakan lagi beberapa kali. Khususnya lah untuk kita tepuk bagi sapu tangan pula. Jadi sebelum kita tepuk untuk menyapu, untuk kegunaan bahagian tangan, maka hendaklah dibuangkan dahulu. Dibuangkan dahulu. Supaya debu yang telah digunakan itu tidak ada di tapak tangan. Kalau ada, maknanya kita mencampurkan debu itu yang telah digunakan itu dengan debu yang baru, dinamakan telah mencampurkan yang mustakmal. Kemudian tepuk dua tapak tangan pada tanah berdebu sekali lagi lah untuk tangan pula. Tepuk pula dua tapak tangan. Pada tanah berdebu sekali lagi. Tak apalah tempat kita tepuk tadi dah pun sekali debu itu masih ada di situ. Boleh kita tepukkan sebagaimana ayat yang lepas. Yang berbaki tinggal itu boleh digunakan lagi. Sebab dia tidak dinamakan yang mustakmal. Dia mustakmal ini setelah berlakunya niat temu barulah debu. Selepas diniat itu barulah dinamakan mustakmal. Tapi hak yang diketah tadi, hak yang berbaki setelah kita gunakan untuk menyapu muka, masih ada baki, tidak lagi mustakmal sebab tayammum belum lagi berlaku. Berlakunya tayammum setelah kita berniat, apabila ujung jari kita sampai ke muka. Kemudian ke-9, sapu debu tanah di tapak tangan kiri ke tangan kanan sehingga meliputi siku. Dan begitu jugalah debu tanah di tapak tangan kanan ke tangan kiri sehingga melitupi siku. Baca dulu. Sunat diselati jari jemari. Sunat diselati jari jemari. Itu setelah sempurna dah. Kita mentayamukan anggota tangan kita, maka sunat diselatilah jari itu. Selat bin ya, masuk celah-celah jari lah. Jari tangan kanan, jari tangan kiri. Sunat dalam mazhab Syafi'i, sunat. Satu tayamu hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu. Dalam mazhab Syafi'i, sekali tayamu, satu tayamu boleh digunakan untuk solat fardu hanyalah untuk satu solat fardu sahaja.
dan beberapa banyak solat dan ibadat sunat yang lain. Tapi untuk solat sunat, beberapa banyak solat sunat pun dengan sekali tayamum itu boleh. Cuma fardu hanyalah sekali. Begitulah juga boleh untuk membaca Al-Quran dan sebagainya lah. Okey. Cara ada akan datang. Kemudian kita tengok tayamum mengikut mazhab Hanafi. Satu bahan yang boleh digunakan ialah apa sahaja bahan yang suci daripada jenis muka bumi. Itu ada kelainan tu antara bahan yang digunakan untuk melakukan tayamum dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i hanyalah tanah yang berdebu. Debu lah kata. Tanah yang berdebu. Tetapi mazhab Hanafi, bahan yang boleh digunakan ialah apa saja. Bahan yang suci daripada jenis muka bumi. Daripada jenis muka bumi, termasuklah batu. Selain bahan yang boleh menjadi abu setelah dibakar. Selain bahan yang boleh menjadi abu setelah dibakar, seperti pohon kayu. Dan bahan yang boleh dilebur seperti besi. Contoh bahan yang boleh digunakan, iaitu sebab dia kata apa saja tak. Bahan yang boleh digunakan ialah apa saja bahan yang suci daripada jenis muka bumi. Contoh bahan yang boleh digunakan adalah tanah. Sama saja dengan mazhab Syafi'i. Batu. Mazhab Syafi'i hanyalah tanah berdebu saja. Mazhab Hanafi ni luas. Bahan yang boleh buat tayamum, batu. Batu bukannya peracur batu, tak. Gosok je tangan atas batu tu. Begitu. Gosok je tangan atas batu. Sebenarnya berdebu tak ada hal. Dan garam bukit. Garam bukit. Tidak disyaratkan ianya berdebu. Tidak disyaratkan ianya berdebu. Manpannya batu ni bukan kerana pecah dah batu stokor tu pun. Maknanya syaratnya dia suci daripada najis. Sama ada berdebu tak berdebu, boleh sebelaka. Boleh belaka. Letak tangan atas dia, kemudian niat. Boleh menepuk di atas tanah liat. Atas tanah liat pun. Maknanya kita kesak-kesak tanah liat tau. Bersih daripada sapah apa? Tepuk. Boleh dalam mazhab Hanafi. Atau batu yang tidak berdebu. Tak adalah atas batu. Tepuk tangan atas batu. Ataupun sehinggakan boleh dibasuh terlebih dahulu. Kalau nak tepuk atas batu, tak usah kata tak berdebu, tak basuh dulu pun tak apa. Bila kata basuh, tak debu sikit abuk lah pada batu itu. Tak. Boleh dibasuh terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai bahan tayamum. Bila sebut basuh, kita tahulah batu itu tak ada debu langsung lah. Tapi dalam mazhab Hanafi boleh ditepuk tangan atas batu yang licin, tak ada berdebu itu pun, maka sah dilakukan tayamum. Ya. Keringnya. Nak suruh kering dululah. Batu tu biar kering dululah. 2. Jika bertayamum untuk salat fardu, ia boleh dilakukan walaupun sebelum masuk waktu solat. Kita mazhab Syafi'i hendaklah dilakukan tayamum setelah masuk waktu solat. Tapi bagi mazhab Hanafi, sebelum masuk waktu pun sah.
Itu perbezaannya, iaitu dua perbezaan tadi dari segi bahan tayamum. Mazhab Syafi'i hanyalah debu saja, debu tanah saja, tetapi mazhab Syafi'i boleh digunakan apa jua pun bahan atas bumi ni, termasuklah batu, garam bukit otokop sama mana, wallahu a'lam lah, saya pun kita dah tengok juga tak. Begitulah maknanya bahan di bumi. Dan perbezaan yang kedua iaitu sekali tayamum untuk mazhab Syafi'i hanyalah sekali untuk solat fardu, sekali tayamum hanyalah untuk satu solat fardu saja. Manakala mazhab Syafi'i iaitu boleh beberapa solat fardu. Dua, jika bertayamum untuk solat fardu boleh dilakukan walaupun sebelum masuk waktu solat. Ini perbezaan dengan Syafi'i. Tiga, tanggalkan cincin jam tangan dan gelang jika ada. Ini mazhab Hanafi wajib tanggalkan. Mazhab Syafi'i tak wajib sekiranya debu itu boleh masuk di celahnya. Pada logik God memang tak boleh nak sampai debu lah. Tak, sebab dia bukan boleh ganyeh tayamum ni. Sekali lalu saja. Sekali lalu lah. Kalau boleh ganyeh tu boleh lah. Edo ni sapu tempat tak. Sebab itu mazhab Hanafi kata wajib tanggalkan. Pak, tepuk dua tapak tangan pada bahan tayamum sekali dengan niat tayamum. Mazhab Hanafi niatnya pada masa tepuk tangan tak. Letak tangan tepuk ambil debu tu, niat di situ. Beza tu. Kita mazhab Syafi'i ketika niat adalah ketika tangan dekat dengan muka, lela dah hujung jari sampai di muka, barulah berniat. Ambil kaedah sebagaimana kita basuh muka dengan air lah tak. Niat kita setelah air itu di muka. Tapi bagi mazhab Syafi'i, masa tepuk tu boleh niat dah. Hanafi. Tepuk dua tapak tangan pada bahan tayamumnya sekali dengan niat tayamum. Tepuk tangan, niat selalu dah di situ. Niatnya sahaja aku bertayamum kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku tayamum kerana Allah Ta'ala. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i sahaja aku tayamum kerana mengharuskan. Kerana mengharuskan fardu kerana Allah Ta'ala. Dia tak. Sahaja aku bertayamum kerana Allah Ta'ala. Tidak payah tidak payah seperti mazhab kerana mengharuskan solat. Dia tak. Tayak aku bertayamum kerana Allah Ta'ala. Terus selalu. Jadi niat boleh dilakukan ketika menepuk dua tapak tangan pada bahan tayamum ataupun ketika menyapunya ke muka. Jadi sama-sama seperti Syafi'i ke tak ya. Kalau niat boleh dilakukan niat pada tekan tangan pada debu saja. Tak. Tapi ataupun ketika menyapu macam mazhab kita. Tapi mazhab kita tak. Ketika mula nak jatuhkan tangan pada muka, maka disitulah berniatnya. 5. Sapu dua tapak tangan ke serata muka. Sapu dua tapak tangan ke serata muka. 6. Tepuk dua tapak tangan pada bahan tayamum sekali lagi. Ni untuk tangan pula lah, sama sajalah. 7. Sapu tapak tangan kiri ke tangan kanan sehingga meliputi siku, dan begitu juga sapu tapak tangan kanan ke tangan kiri sehingga meliputi siku, sama saja. 8. Wajib diselati jari jemari tangan. Kita mazhab Syafi'i sunat. Sunat selati jari jemari. Tetapi mazhab Hanafi wajib. Wajib diselati jari jemari tangan.
9. Satu tayamu boleh digunakan untuk seberapa banyak solat fardu. Kita mazhab Syafi'i, satu tayamu hanyalah satu solat fardu sahaja. Tetapi bagi mazhab Hanafi boleh digunakan untuk seberapa banyak solat fardu. Dan solat lain, solat sunat dan ibadat lain sekali selagi ia tidak terbatal. Maknanya nak sembahyang garik tak batal boleh pula guna untuk sembahyang isya lah. Tak. Bagi orang yang uzur, biarlah melewatkan sembahyang asar, nak sekali tayammum saja boleh lah. Dalam kalau nak ambil ikut mazhab Hanafi. Tak. Lepas pada sembahyang asar, jangan batal wuduk, masuk maghrib, sembahyang maghrib, lagi masuk isya, sembahyang isya. Boleh. Mengikut mazhab Syafi'i, satu fardu satu tayammum, satu solat fardu satu tayammum. Tapi dalam mazhab Hanafi, satu tayammum boleh digunakan untuk beberapa solat fardu selagi tayammum itu tidak terbatal. Ya. Ni maknanya kita kan untuk kita nama boleh talfik, boleh buat pilihan. Senang ambil yang mana senang. Itu memberi kesenangan, untuk memberi kesenangan. Itu dinamakan talfik ke asal tadi tu. Jadi ya, boleh belakalah. Dah bila kita belajar, kalau tak belajar, tak tahulah pakai hak Syafi'i sahajalah. Tu dia kata dulu dalam hak awal surat talfik, dia berkata talfik itu boleh membuat pilihan untuk menyenangkan. Jadi di sini dalam penggunaan mazhab Syafi'i mesti debu tanah. Mazhab Syafi'i tidak mestinya yang berdebu. Batu pun boleh. Asalkan bersih. Batu bukan artinya kikih. Tak. Tangan tu. Tepuk atas batu. Dan mazhab Syafi'i sekali tayammum, sekali solat fardu. Tapi mazhab Hanafi sekali tayammum boleh digunakan untuk beberapa solat fardu selagi tayammum itu tidak batal. Tak ada apa dah. Boleh teruskan. Okey, sekarang barulah tengok cara tayammum menggunakan debu tanah. Ya. Pindah hatinya. Niat. Okey ya. Okey. Cara bertayammum mengikut mazhab Syafi'i dah. Nombor 5 tu kan. Tepuk 2 tapak tangan pada tanah berdebu sekali. Kemudian bila berniat ketika memindahkannya, sehingga menyentuh sebahagian muka. Ketika memindahkan debu itu daripada tempat kita tepuk itu, sehingga menyentuh. Sehingga menyentuh sebahagian muka. Artinya Muhammad Ghazali berlaku akad saja tangan, boleh berlaku niat dah. Sehingga menyentuh bahagian muka. Kena ikut ayat begitu tak? Okey.
Tepuk dua tapak tangan pada tanah berdebu sekali. Sekali saja, maksudnya tepuk. Berniat. Kemudian berniat. Bila berniat tayammum? Berniat ketika memindahkannya sehingga menyentuh sebahagian muka. Artinya, berniat ketika memindahkannya sehingga menyentuh sebahagian muka. Tak. Maknanya nak sampai muka tu boleh niat dah lah. Sampai menyentuh muka begitu, bahagian muka. Okey. Kemudian kita tengok kemudian hak Hanafi. Hak nak balance sikit dengan Hanafi, iaitu nombor 4. Nombor 4, tepuk dua tapak tangan pada bahan tayammum sekali dengan niat tayammum. Sahaja aku bertayammum kerana Ta'ala. Okey. Niat boleh dilakukan ketika menepuk. Hanafi masa tepuk tu boleh dah niat. Boleh dah niat. Niat boleh dilakukan ketika menepuk dua tapak tangan pada bahan tayammum ataupun ketika menyapunya ke muka. Jadi dua. Tapi kita mazhab Hanafi ketika memindahkan akad tangan dah. Sudah tepuk dah akad. Niatnya sehingga tangan kita tersentuh dengan muka. Di situ ada sedikitlah perbezaan. Kemudian kita tengok cara tayammum menggunakan debu tanah. Langkah yang pertama kita di atas meja tak? Menepukkan dua tapak tangan pada debu tanah kali pertama untuk menyapukan muka. Pertama tepuk. Langkah kedua menyapu muka. Menyapu muka. Jadi kita tengok pada gambar tu menyapu muka. Nak wirata ke muka tak? Ujung jari ni. Kemudian ibu jari duduk dekat anak telinga dah. Ujung jari duduk atas ujung muka ni. Dalam gambar tu aja lain tak? Ibu jari duduk pada anak telinga ni. Anak telinga. Kemudian untuk sampai merata tak? Bila dah sampai sini, dok pakai gini. Dak. Bukan anak ibu jari dan anak telinga dah duduk di tepi sekali dak. Dekat anak rambut lah. Tepi bahagian anak rambut tu. Kemudian bila nak tarik, nak wirata tepat bahagian mata dan hidung, rapatkanlah. Rapatkanlah tapak tangan. Rapat tapak tangan dengan sendirinya. Ibu jari ni turun juga. Turun juga sampai kepada ujung telinga. Sampai kepada anak telinga tak? Sampai kepada anak telinga. Rapatkan. Maka dengan sendirinya lah ibu jari pun turun. Bahagian tengah tangan tu turun ke bawah hidung, terus pada bawah dagu. Siapa buat? Kita sama buat lah. Hak benda ni hak tak aja buat belaka. Tengok tak? Ni. Akad ni. Tengok macam dalam gambar dia tu. Dalam gambar dia. Jadi nampak tak muka surat 35? Dalam gambar tu nak praktikal tak? Maknanya ibu jari duduk tepi anak rambut tak? Ibu jari duduk tepi anak rambut. Tarik. Dengan sendirinya ibu jari pun turun juga ni. Turun juga sampailah kepada anak telinga tu tak? Tarik. Jadi tangan ni hak yang keken tadi, bila sampai dekat lepas pada dahi dah sampai ke ni, rapatkan. Rapatkan supaya dia dapat merata bahagian mata dan hidung serta mulut. Tarik. Tak tarik.
Kita tarik tu maknanya bahagian keliki ni duduk di merata bahagian tengah muka dah. Tak? Tarik, kemudian ibu jari pun turun sama. Turun kepada tepi tu, tarik. Tak. Hak tapak tangan ni kena dah di pipi. Kena dah di pipi. Cuma untuk meratakan bahagian mata dan hidung hak jari. Hak jari tengah. Ke apa? Ke empat jari itu. Tak. Hak pipi ni dua belah diratakan oleh debu yang di tapak tangan. Gitu. Tarik. Tarik. Sini tak tarik. Kemudian sampai kepada muka rapatkan. Jadi hak pipi ni oleh debu tapak tangan. Sampai kepada bawah dagu. Sekali sajalah. Pada zahirnya lah tak. Kalau kan nak kata macam air tu, dia pergi sendiri. Tapi apa yang debu yang terlepak pada tapak tangan kita itulah yang terlekatnya. Itu dia kata menepuk dua tapak tangan pada debu tanah kali pertama untuk menyapu muka, yang kedua menyapu muka. Tengok gambar begitu. Kemudian ketiga, membuang debu yang telah digunakan. Debu hak kita guna tak boleh tepuk depan hak debu ada dah, kalau tidak jadi mustakmal. Kedar ke tepi tangan. Kedar ke tepi, barulah tepuk kebah buang debu yang ada pada tangan. Kalau tepuk depan tu mustakmal lah debu tu capur. Hak bekas kita guna dengan hak tadah masih tertadah lagi tu. Membuang debu yang telah digunakan. Keempat, menepuk pula dua tapak tangan ke debu tanah pada kali kedua untuk menyapu kedua tangan. Jadi kalau debu tu kita lebarkan tadi, tak apalah kita tepuk tempat lain pula, tempat asal tu. Tapi kalau tak lebar, masih ada debu tempat asal pun tak apa, masih tidak dinamakan mustakmal. Sebab tadi tempat tepuk tadi belum lagi berlaku niat. Tidak lagi masuk kita pada tayamu. Tak. Hanya dia berlakunya tayamu setelah berlakunya ni niat. Menepuk dua tapak tangan ke debu tanah pada kali kedua untuk menyapu kedua tangan. Memindahkan debu tangan. Cara menyapu tangan Jalil. Tak jali tak gitu. Dia duk kena netang. Ni. Gambar kita hitam tak gelap. Menyapu bahagian tangan kanan sebelah belakang tapak tangan kanan. Menyapu bahagian tangan kanan di sebelah belakang tapak tangan kanan dengan menggunakan 4 perut jari tangan kiri. Selain ibu jari dari hujung jari ke siku. Okey. Menyapu bahagian tangan kanan. Okey. Sebelah belakang tangan kanan. Ni. Kanan dululah, kita ambil wuduk pun kanan dulu aja kan. Jadi akad tangan kanan. Okey. Dengan menggunakan 4 perut jari tangan kiri. Gini. Apa tak jalan ni? Ni gini. Ni tangan kiri dari bawah lah. Bila bahagian tangan kanan. 4 perut anak jari ni. Dengan 4 batang jari dulu. 4 perut jari tangan kiri selain ibu jari. Dari hujung jari hingga ke siku. Tolok gitu. Tolok mari. Jadi debu hak di terperuk jari ibu ni tak pakai lagi. Tak pakai lagi. Kau yang pakainya 4 batang jari dulu. Okey, tarik. Tarik. Tarik sampai ke siku. Kemudian pusing.
Tak ada akad ni. Pusing gitu je. Pusing. Barulah hak ni. Hak ibu jari ni. Jalan. Untuk kena bahagian tepi. Tadi dengar. Tarik tu. Tarik gitu. Pusing. Barulah. Guna ni. Jadi. Bila sampai di tapak tangan ni. Jangan kena buat naik jari. Sebab tapak tangan, debu di tapak tangan ni akan digunakan untuk sapu tangan kiri pula. Begitu. Sebab dia sekali sahaja. Sekali tepuk sahaja. Sebab itu nak tak boleh jadi musta'amal ni. Kemudian kiri pula. Nak sapu tangan kiri, tangan kanan pula. Jadi tangan-tangan tadi tak guna lagi kan? Kita guna tangan kiri dulu tadi kan? Jadi kita andaikan sapu tangan kanan dahulu, tapi bila sapu tangan kanan menggunakan tangan kiri. Tangan kiri yang tekan sapu. Tak. Tapi sapu dengan 4 jari ini saja. Tak. Gitu. Tarik. Tarik. Hak ni tak pakai ni. Sebab dia akan gunakan bila depan kat lagi. Tarik. Tarik. Sampai ke hujung. Dia tak boleh akak, kena pusing. Kena pusing. Kena pusing. Jadi barulah ibu jari main peranang ni. Untuk belah atas ni. Debu hak di ibu jari tu. Bila sampai ni kena buat naik. Tak boleh tekuk. Buat naik. Kalau tidak, kalau tepuh hak ni tapak tangan dengan hujung jari ni jadi musta'mal dah lah. Sebab ni pakai dah tadi ni. Baru naik. Naik. Naik, buat naik. Ikut. Yelah, ikut dah. Alik bawah tak kena pusing pula. Tak boleh lepas lah. Sebab dia sekali tepuk saja. Kemudian tadi tangan kiri pula tak. Begitu juga. Tadi ni tak pakai lagi kan. Kalau ditapuk tak pakai lagi. Tapak tangan kanan tak pakai lagi. Kita buat naik dah tadi bila sampai depan buat naik kan. Barulah dia guna pula tangan kiri. Aduh Pusing. Pusing hak ni pula. Hak ni main peranang. Hak di ibu tangan kanan pula main peranang. Tak apa lah. Pertama kali ni. Lepas tu kita cuba belajar lagi. Dengan orang pandai-pandai sungguh. Kita buat mula. Ni ikut ayat ni. Dan ikut cara kita ingat zaman-zaman kita belajar pun. Ustaz ayat sekali gitu je. Dia dah ayat betul-betul juga. Sebab benda ni tak praktik sangat. Tak. Tak praktik sangat. Learning dulu. Kalau tak ada barang lain tu nak ambil air semayang dengan air. Ni masalahnya untuk kegunaan ketika sakit pula. Setakat ni kita minta betul lah tu. Tapi kita akan belajar lagi. Berat lagi. Okey. Memindahkan debu tanah 5. Untuk yang tangan. Menyapu bahagian tangan kanan di sebelah belakang tapak tangan kiri. Tak. Menyapu bahagian tangan kanan. Tangan kanan. Iaitu tangan kiri, tangan kanan untuk tangan kiri pula lah. Jadi tangan kanan main peranan. Menyapu bahagian tangan kanan di sebelah belakang tapak tangan kanan dengan menggunakan 40 jari tangan kiri. Orang ni tangan kanan. Selain dari ibu jari, dari hujung jari hingga ke siku.
Kemudian menyapu bahagian tangan kanan sebelah hadapan. Dah. Sudah sampai hujung siku, barulah mari ke depan. Itu maksudnya masih tangan kanan lagi. Menyapu bahagian tangan kanan sebelah hadapan dari siku hinggalah ke hujung ibu jari dengan menggunakan debu tanah pada tapak tangan kiri, dan ibu jari tangan kiri menyapu belakang ibu jari tangan kanan. Ni. Tangan kiri barulah ibu jari main peranan menyapu ibu jari. Ni akak cakai gini, hak ni pula baru mari. Tapi kita kan ulang-ulangkan. Menyapu bahagian tangan kiri sebelah belakang tapak tangan kiri dengan menggunakan empat perut tangan kanan selain ibu jari dari hujung jari hingga ke siku. Langkah 9, menyapu tangan kiri sebelah hadapan dari siku hingga ke hujung ibu jari dengan menggunakan debu tanah pada tapak tangan kanan, dan ibu jari tangan kanan menyapu belakang ibu jari tangan kiri. Meliputi dah buat tadi tu. Okey. Kemudian kita tengok tambahan sikit. Bagaimana masalah tayamu kerana najis di anggota orang yang berhadas? Kata Nawawi, apabila adalah atas tengah anggota orang yang berhadas itu najis, maka hendaklah tayamu ia kerana ganti tempat najis itu. Bukan pada anggota tayamu. Umpamanya luka tak baluk ni di perut apa, di paha ke. Jadi accident apa kan, itu najis pada tubuh, bukan pada anggota tayammum. Dan memang nampak lah, maknanya baruk tu nampak lah darahnya tak. Jadi dia kata kata Imam Nawawi, apabila adalah atas tengah anggota, bukan anggota orang yang berhadas itu najis, maka wuduk boleh ambil molek tak? Kata luka di paha ke, luka di betis ke, tak? Di hospital ni baluk tak? Nampak lah, maknanya gaus kita tu nampak merah, baru kan? Maka hendaklah kena tayamu juga kerana ganti tempat yang najis pada tubuh kita itu. Pada mazhab kita dan mazhab jamhur ulama bahawasanya tidak ada harus. Tapi bagi mazhab kita tak payah tayamu dah. Bila anggota bukan anggota wuduk yang ada luka, ada darah, bagi mazhab kita tak payah ganti tayammum dah. Terus sajalah, sebab tempat anggota wuduk tak kena, boleh ambil wuduk dengan air. Mana baruk di perut apa pun, baruk di paha pun, di betis ke, maka kata mazhab kita tak payah dah. Tempat yang luka ada najis itu diganti dengan tayammum, tak payah dah. Ya? Taklah, hadas kecil lah ni. Okey. Kata Ibn Hanbal, mazhab Hanafi lah, harus tayammum apabila adalah najis itu atas badannya, dan tiada harus dia apabila ia ada ia atas kainnya. Tapi kata Ibn Hanbal tak. Dia kata harus bertayammum lagi apabila najis itu ada pada
badan. Arti darah itu ada pada tubuh kita. Tapi kalau darah tak ada dah pada tubuh, bersih dah. Cuma ada pada baruk saja, tak payah tayamum juga. Dan bersalahan mazhab pada wajib ulang sembahyang yang kena wajib ulang atau tidak. Hak tayamum kerana sakit tadi, kerana darah. Kata Imam Nawawi, mengulangi semula sembahyang yang dikerjakan dengan tayamum itu. Yang dikerjakan dengan tayamum itu iaitu tayamum kerana ganti tempat yang ada najis pada badan. Maksudnya mazhab kita tidak diulang, tapi mazhab kita tak payah ulang. Tidak payah ulang lagi sebab tayamum itu kerana sakit atau luka atau seumpamanya. Mazhab kita kata kalau kita tayamum, ini tayamum kerana ada luka pada anggota tayamum lah. Tak, ada luka pada anggota tayamum. Jadi ambil dengan air dulu, kemudian tepat tak boleh kena air itu, diganti dengan tayamum. Jadi dalam mazhab kita, sembahyang itu tak perlu diulang lagi. Kerana tayamum itu adalah kerana sakit atau luka atau seumpamanya. Ada pun tayamum kerana lemah mendapat air, kerana tak temu air, kena tilik juga. Jika adalah tempat itu kebiasaannya tiada berair, umpamanya dululah cari-cari kayu api apa, masuk waktu dah, patut kena sembahyang, pusing keliling tak ada pun baru nak ambil air sembahyang. Itu dalam masalah lah. Kalau perkara ini tak berlaku, seandainya berlaku, tak. Umpamanya katakan naik bah rosok tengah-tengah hutang, tak ada tempat surah apa dah. Waktu semayang masuk dah, tunggu nak habis waktu dah ni, bah dah hidup lagi, terpaksalah tayang cari air ngata tak ada, nak pergi unggah dan larak tu berani dak kita hutang-hutang dah. Tepi-tepi itulah tak ada nampak air. Adapun tayamum kerana lemah mendapat air, maka tiliklah dia kata. Jika adalah tempat itu kebiasaannya tiada berair, seperti musafir tadi, maka tidak wajib diulanglah sembahyang. Sembahyang hak dengan tayamum tak wajib dah nak ulang balik. Jika tempat itu jarang-jarang tiada air, biasanya ada air sini tapi ini musim kering sangat, biasa ada, nescaya wajib ulang sembahyang, wajib diulang. Itu mengikut pendapat mazhab yang sahih. Itulah saja. Ya tak? Ya tu. Tapi kalau nak senang kau orang bawa motor spray lalu. Macam pergi Mekah tu. Iyalah maknanya tak. Kalau botol kecil tu orang tak pandai, tak nabi juga. Dah, habis air dah sudah. Kalau botol spray tu bolehlah. Ya. Wuduk ke benda ni? Air sebotol, muka macam biasa, muka tangan tak? Ni muka, kedua belah tangan, sapu kepala sikit, kaki. Taklah. Iya tu. Kemudian kita ambil selingan sikit.
iaitu masuk jambang. Ni hak memang tiap-tiap hari lah tak? Nak masuk jambang, hendaklah kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nak tambah lagi minasyaitonir rajim tak? Al-khubus iaitu syaitan jantan, al-khaba'is syaitan betina. Allahumma inni, ya Allah, aku berlindung denganmu. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung denganmu minal khubusi wal khaba'is, daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Bila masa membaca tu, kalau macam kita lah, tandas dalam rumah ke ataupun tandas luar pe, tandas berbentuk binaan lah, masa membaca sebelum melakah benda itu, nak baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is minasyaitonir rajim ke sebelum nak melakah benda itu. Bacalah dekat nak buka pintu tu, kita pun bacalah. Mengapa patut baca doa ini? Tak wajib tapi molek patut baca doa ini. Kerana mengikut ajaran Nabi kepada umatnya. Mengikut ajaran Nabi kepada umatnya. Umatnya yang tiada maksum. Kita ni tidak maksum. Sedangkan baginda sendiri pun, yang maksum pun dia baca juga. Maksum. Kenapa kita patut baca? Hendaklah baca, molek baca. Tak baca tak apa, tak berasa, kerana mengikut ajaran Nabi kepada umatnya yang tidak maksum. Sedangkan baginda sendiri manusia yang maksum pun membacanya. Yang kedua, kenapa molek baca? Sebab orang yang masuk jambang tidak membacanya, amatlah suka citanya syaitan. Orang yang masuk jamban, kalau tak baca, syaitan sangatlah suka. Sebab kita nak masuk jamban, kita tak boleh nak halau syaitan dengan bismillah. Sebab itu tempat kotor kan, tempat najis. Tak boleh nak halau dengan bismillah baru melakah, tak. Kita hanya boleh halau dengan a'udzubika, aku berlindung denganmu. Ya Allah, aku berlindung denganmu. Kerana tak boleh dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab dengan nama Allah. Sebab bukan tepatnya. Kerana ia tempat kotor. Kerana itulah menghalau syaitan dengan a'udzubika, aku berlindung dengan kamu. Tak? Aku berlindung denganmu ya Allah. Habis. Jadi kita dengar Tok Guru katalah, kalau kita tak baca, syaitan ikut sekali dengan kita. Kemudian bila kita berak, dia ambil najis kita, dia lomor atas kepala kita. Sebab itulah molek baca tu berlindung daripada syaitan, nanti menahan daripada dia ikut masuk sama dalam tandas itu. Cuma nak halau dengan bismillah, dengan nama Allah, tak, bukan tepatnya yang sesuai lah. Sebab itulah dengan a'udzubi, aku berlindung dengan kamu. Allahumma inni, ya Allah, aku berlindung dengan kamu. Minasyaiton nirajim ke minal khubusi wal khaba'is. Kemudian keluar pun kena baca doa juga tak? Iaitu doa ghufranakallahumma. Ghufranakallah, aku minta ampun engkau ya Allah. Kenapa tu aku minta ampun pada engkau ya Allah? Sebabnya dia kata kita buang najis ni artinya membuang hapas-hapas makanan yang tidak berguna lagi pada tubuh badan. Kita dapat buang hapas yang daripada makanan yang tidak berguna lagi kepada tubuh badan, itu kita dapat buang dengan senang. Itu adalah merupakan satu nikmat juga.
Dapat buang air besar ni merupakan satu nikmat juga sebab kita buang hapas-hapas makanan yang sudah tidak berguna lagi kepada tubuh badan. Yang berbau busuk dah. Tapi kita terlupa mengucap syukur, kerana itu hendaklah minta ampun. Ghufranaka ni, aku mohon keampunan padamu ya Allah. Kerana itulah hendaklah minta ampun kepada Allah sebagai membayar qadanya. Membayar qadanya yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita mengeluarkan hapas-hapas makanan yang tidak berguna lagi untuk tubuh badan kita itu dengan senang. Dengan senang. Maka kerana itulah dikata kena baca doa juga. Kerana sebab buang air besar kecil ini adalah merupakan satu nikmat. Satu nikmat Allah juga kepada kita. Kemudian bagaimana pula dengan kecing berdiri? Tegah daripada kecing berdiri. Kecing berdiri kata ulama makruh, hukumnya makruh. Bukan haram, bukan apa, makruh. Makruh. Tapi makruh, hukumnya makruh. Tapi tidak makruh, tidak menjadi makruh. Artinya makruh, artinya kalau kita tak buat dapat pahala bukan? Tak. Kalau tak buat dapat pahala, macam makan budu peta jering tak? Begitulah juga kecing berdirinya, hukumnya makruh. Tidaklah berdosa. Tapi kalau kita buat dengan belah duduk, yang tak jadi makruhnya kalau kecing berdiri kerana uzur. Kerana uzur, contohnya seperti kita ni sakit pada bawah lutut kan? Tak. Kalau nak kecing belah cakung tu, learning jambang boleh duduk atas dah. Dulu dak. Mana tak boleh lah nak duduk cakung tu sakit bawah lutut ni. Bolehlah berdiri, tidaklah jadi makruh. Ataupun kerana sangat gemuk. Sangat gemuk kau duduk nak bangun payah pulak. Kena gatung. Macam ni terlepaslah daripada makruh. Terlampau gemuk. Iyalah. Lagi pula dia berdinding. Dia berdinding. Ni hak asal ni. Lagi pula berdinding. Tak. Atau tempat kecil tu bersepah dengan najis. Kecil tempat jamaah umum lah. Hanya banyak tak. Ya. Ya. Dia seksa kubur ni kena kecing dak istibrak. Dak istibrak artinya sudah kecing berak ambil wuduk selalu. Sedangkan pada normalnya air kecing tu akan mengalir lagi sedikit lagi. Selepas pada tu. Maknanya sebab itulah suruh kita jalan dulu ke ataupun buat henjuk dulu supaya hak berbaki itu kalau terus ambil wudu pada di segi agama, air kecil adalah hak tak habis tu dalam akan tubik naleh. Cuma kita tak sedar je lah. Hak tu yang kena azab kubur tu. Sebab apa? Dah bila kenapa jadi azab kubur cikgu? Sebab dah bila kecil mengalir, wudu batal lah. Bila wudu batal, semayang tidak berwudu lah. Bila semayang tidak berwudu, jadi macam tak semayang lah. Kita dah rasa kita semayang dah. Tunai dah fardu. Rupa-rupanya hak fardu kita buat tu tidak sah. Sebab wuduk kita terbatal dengan sebab kecing kita tidak mengistibrakkan, tidak menyucikan kecing dengan habis. Jadi maknanya itulah caranya. Maknanya mana kita istibrak, kita akan masuk semula, akan tubik semula kecing tu. Kita kena kecing sikit lagi.
Itu maksudnya. Bukan istibrak tu dia neles sendiri. Tak. Kena basuh lagi. Maknanya, cobalah maknanya bila kita istibrak, kita pergi kat toilet, dia akan tubik sikit lagi. Hak itulah baru habis sempurna. Barulah kita basuh, barulah pergi ambil wuduk. Begitu. Dulunya. Dulu masa mandi telaga tak? Mandi telaga, jambang duk tepi tu. Gitulah. Tok Guru kata jalan dulu atau buat nocak dulu, kemudian masuk semula, pergi kecing akan tubik lah kecing tu. Jadi kalau kita tak buat macam tu, dia akan mengalir dengan sendirinya lah juga. Kita ambil hak kaedah umum lah. Hak tak nak mengalir tu, hak tu alhamdulillah lah maknanya. Ambil kaedah umum, dia akan keluar lagi sekali sedikit. Istibrak artinya menyucikan, cikgu. Bahasa Melayunya menyucikan kecing. Menyucikan kecing. Ataupun dia kata tempat kecing tu hanya banyak macam tanda umum dulu dengan najis. Atau kerana di tengah-tengah air. Duk mandi. Dalam sungai, dalam bok rasa nak kecing. Tak apalah kecing dalam air belah diri pun. Air sekat perut, sekat dada pun. Tak jadi makruh lah. Kenapa maknanya disuruh kecing sambil duduk? Kecing sambil duduk ni satu tabiat yang dipuji oleh syarak. Dan ia merupakan tabiat orang yang beradab dan yang mempunyai marwah. Tapi sekarang ni duduk dalam jambang dah, berdinding berdah, maknanya tak. Rasanya lebih lawah lagi hak diri tu. Ya. Maka duduknya itu maknanya hak asal lah. Asal. Kata kecing berdiri, kata ulama makruh. Malaikat kerana uzur seperti sakit bawah beti, bawah lututnya, atau terlalu gemuk, nak duduk, nak bangun pula tu. Satu yang menyakitkan pula dah. Ataupun tempat kecing tu kotor. Ataupun di tengah dalam air. Sebab apa tu? Sebab kecing belan duduk ni dia kata satu tabiat yang dipuji oleh syarak. Dan ia tabiat orang yang beradab dan mempunyai marwah. Mempunyai marwah. Seandainya di tengah padang terbuka lah ni. Di tengah padang terbuka, tepi patah tak. Maknanya kalau nak diri tu dilihat oleh masyarakat umum memang tak molek lah. Kau duduk tu, orang nampak je kita duduk, tak nampaklah perbuatan kita tu. Itu dia kata satu tabiat yang dipuji oleh syarak dan tabiat orang yang beradab dan mempunyai marwah. Okey. Kemudian minggu depan kita akan sambung muka surat 38, bersuci daripada hadas kecil berdasarkan keadaan pesakit. Ini lebih penting lagi ni. Ni semua dialamilah sakit ni. Tak ke diri kita ke anak kita ke isteri kita ke adik-beradik kita ke, sedangkan sembahyang wajib ditunaikan selagi akal berpusing. Akal berpusing, sembahyang tidak digugurkan daripada fardunya. Kita minggu depan lah muka surat 38.
Okey, untuk mencukupkan masa. Sebabnya kalau ikut time betul 10.30 habis dah masa dia 1 jam setengah. Kita time kita mana? Ambil lah. Hari ni kita habis pukul 11. Jadi kita dekat dah nak masuk bulan Syaban. Kita tengoklah pula tentang, kita baca tentang kelebihan bulan Syaban. Bulan Rejab kita dengar dah. Okey. Ajali nak tengok muka surat 95 kita lama ni. Tak Ajali? Sama jugalah. Cuma dia jilid cara baru. Tapi saya tak baca keseluruhan Ajali. Dengar dah. Pasal Fadlu Sa'ban, kelebihan bulan Sa'ban. Riwayat daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk Sa'ban, kata baginda, apabila masuk Sa'ban, sabda baginda, sucikan oleh kamu akan diri kamu bagi bulan Sa'ban, dan baikkan olehmu niat kamu padanya, maka bahwasanya kelebihan Sa'ban itu atas segala bulan seperti kelebihanku atas kamu. Kata Allah. Daripada Nabi SAW, barang siapa puasa sehari daripada Sa'ban. Barang siapa puasa sehari, ada sehari saja daripada bulan Sa'ban, diharamkan Allah akan tubuhnya atas api neraka. Habis di situ. Maknanya fadilatnya besar. Dan pada kitab Al-Barakah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa awal Khamis, hari Khamis yang pertama dalam bersabar. Barang siapa berpuasa, kita tak ada jadual, tak ada kalender. Barang siapa puasa awal Khamis daripada Sa'ban, ni hak orang amal puasa isna kami memang sahih dah kena. Tak? Tak. Kita dah awal isna kami ni kena ambil ingatan. Barang siapa puasa awal Khamis daripada Sa'ban dan akhir Khamis daripadanya. Khamis yang pertama dan Khamis yang terakhir dalam bulan Sa'ban. Adalah ia sebenar atas Allah. Adalah ia sebenar atas Allah bahawa dimasukkan dia syurga. Dimasukkan dia syurga. Masukkan syurga ini ada kaitan ada, maknanya bukan semata-mata kerana tu. Artinya hak orang puasa sunat tu memang hak orang molek lah. Orang molek tak. Artinya semayang tak tinggal. Kalau hak semayang kata tak nak buat puasa sunat ni. Tapi kalau Ramadan sungguh buat belaka hak tu hak fardu. Jadi maknanya hak buat sunat ni memanglah hak orang molek dah. Maknanya ini pahala bonus lah pula ni. Pahala bonus dah. Iaitu katanya barang siapa puasa awal Khamis daripada Sa'ban dan akhir Khamis daripadanya adalah ia sebenar atas Allah bahawa dimasukkan dia syurga. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adalah terlebih kasih bulan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Sa'ban lah. Terlebih kasih, iaitu terlebih kasih artinya baginda sangat membanyakkanlah ibadat, khususnya ibadat puasa lah tak? Ibadat puasa sunat. Bulan Sa'ban lah bulan yang paling banyak baginda menunaikan puasa sunat.
Dan lagi sabda Nabi SAW, Sa'ban itu bulanku dan Ramadan bulan umatku. Sa'ban ialah yang mengkifaratkan dan Ramadan ialah yang menyucikan. Sa'ban ialah yang mengkifaratkan. Dan Ramadan ialah yang menyucikan. Daripada Usamah, anak Zaid, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu katanya, kata Usamah, aku berkata kepada baginda, ya Rasulullah, aku lihat akan dikau puasa daripada Sa'ban, tiada kamu puasa akan dia yang lain suatu daripada segala bulan, mereka bulan Ramadan. Kata Usamah, aku kata kepada baginda, Usamah bin Zaid kata, ya Rasulullah, aku lihat akan dikau puasa daripada Sa'ban. Bulan Sa'ban ni kamu berpuasa. Tiada kamu puasa akan dia lain. Bulan lain kamu tak puasa, artinya bukan tak puasa, taklah sebanyak Sa'ban ni maksudnya. Kamu bulan Sa'ban ni kamu banyak sangat puasa. Tak sebagai bulan lain, tidaklah sebanyak Sa'ban ni. Malaikat selain daripada Sa'ban, Ramadan itu hak wajib dah. Lalu baginda bersabda kepada Usamah, bulan Sa'ban ni bulan yang lupa daripadanya segala manusia antara Rajab dan Ramadan. Manusia kan tak ingat. Sedangkan manusia lupa ni apa yang berlaku dalam Sa'ban ni, iaitu yang diakadkan padanya segala amal manusia, segala amal kita dalam masa setahun ni diakadkan pada bulan Sa'ban. Diakadkan pada bulan Sa'ban, diakadkan padanya segala amal manusia. Rasulullah kata, kenapa aku puasa banyak bulan Sa'ban? Sebab aku kasih, aku suka bahawa diangkatkan amalku padahal di dalam keadaan aku berpuasa. Itu di antara hikmahnya kenapa baginda banyak berpuasa bulan Sa'ban, tak seperti bulan-bulan lain. Dia jawab kepada Usamah, sebabnya dia kata amalan kita ni hak sepanjang setahun tu diangkat dalam bulan Sa'ban. Ngada Allah semua diangkat, naik pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Sa'ban lah. Dan aku rasa amat sukalah, aku amat cinta sekiranya amalan aku ini diangkat ketika aku berpuasa. Padahal aku puasa, aku kasih bahawa diangkatkan amalku padahal aku puasa. Daripada Anas radhiyallahu anhu ditanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada afdalnya puasa. Apakah puasa sunat yang paling afdal? Kata Anas, Anas ni budak Rasulullah lah. Selalu kita tak pakai anak akal tak, sentiasa berdampingan dengan Rasulullah. Sebab tu dia banyak meriwayatkan hadis, dia banyak dengar apa yang baginda cakap, dia banyak lihat apa yang baginda buat. Sebab itu Anas di antara perawi hadis yang banyak, sebab dia budak Rasulullah, sentiasa berdampingan. Jadi dia banyak dengar, dia banyak lihat apa yang baginda buat. Jadi Anas radhiyallahu anhu ditanyakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada afdal puasa, puasa sunat mana yang lebih afdalnya, lebih baik? Sabdanya, lalu baginda pun menjawab, puasa bulan Sa'ban. Puasa Sa'ban. Kenapa? Kerana membesarkan hari Ramadan. Kerana puasa Sa'ban ni seolah-olahnya kita dah ucapan selamat datang kepada Ramadan dah. Ramadan memanglah puasa yang diwajibkan berpuasa, tapi Sa'ban ni kita berpuasa sebagai tanda ucapan selamat datang kepada Ramadan dah. Di antara sebab itulah besar juga fadilat puasa Sa'ban ni. Satu daripada hikmahnya ialah seolah-olah kita mengucapkan selamat datang, membesarkan kedatangan Ramadan. Dan lagi siapa hak puasa yang wajib ni kita puasa dah. Maknanya sukanya nak datang bulan yang diwajibkan berpuasa, kita dah amal dah. Untuk membiasakan diri kita ini
berpuasa. Itulah di antara hikmat besarnya juga fadilat puasa Sa'ban, kerana membesarkan bagi Ramadan. Iaitu seolah-olahnya terlalu suka dah nak datang bulan puasa yang diwajibkan ni, sehingga bersedia dah kita ni telah membiasakan diri kita dengan berpuasa untuk menyambut puasa yang wajib itu. Ya. Gini cikgu, dak puasa sehari lagi, tiba-tiba lepas pada 16 Sa'ban baru nak puasa, tak boleh dah lah. Artinya kalau puasa dah sehari sebelum pada tu boleh nak ambilnya. Artinya kita tak puasa lagi Sa'ban bersehari, tiba-tiba 16 Sa'ban baru nak start puasa. Tak boleh dah. Itu maksudnya. Cikgu hantar ayat tadi macam mana? Tiada? Iyalah. Tiada? Iyalah betul tu. Maknanya mereka ada dah. Sebelum maknanya sebelum 15 tu 16 tu ada dah puasa sehari. Walaupun sehari. Kalau baru nak bermula di situ tak boleh dah. 15 boleh lagi. Dia selepas 15 cikgu tak? Selepas 15. 15 ni sambung selalu lah. Boleh lah. Nak ada tu sehari tu. Sebelum pada 16 tu sekurang-kurangnya ada dah sehari pada hari yang mana-mana. Kalau 15 terus nak pergi 16 tak apalah. 15 ada 2 alik ni lagi, alik awal lagi. 16 tu separuh akhir dah. Ya? Puasa tak? Maknanya pahala. Tiada tu artinya pahala lah cikgu. Puasa sah. Tapi pahalanya lah bagaimana tu Allah alam lah. Lagi, sikit lagi masa masih ada. Kata baginda, sucikan kamu akan badan kamu dengan puasa Sa'ban bagi puasa Ramadan. Tak adalah maknanya seperti dah bersedia menyambut kedatangan, kita amal dah puasa tu. Sebagai suka sangat dah nak ambil fardu ni. Maka tiada daripada saran hamba puasa 3 hari. Artinya barang siapa puasa 3 hari daripada bulan Sa'ban, kemudian ia mengucap salawat atasku beberapa kali sebelum daripada berbuka. Tak banyak 3 hari je puasa. Tapi sebelum buka tu dia mengucap salawat kepada aku beberapa kali. Tak ikut pandai lah. Berbuka puasanya. Mengucap salawat atasku beberapa kali dahulu daripada berbuka puasanya. Malaikat diampunkan Allah baginya barang yang telah terdahulu daripada dosanya. Bila kata diampunkan barang terdahulu daripada dosanya, itu hak sebagaimanalah dosa-dosa yang kecil lah. Kecil tak kecil pun, kalau banyak jangan banyak lah tak. Sikit-sikit pun dah, kalau pergi pun banyak juga. Dosa besar terpaksalah dengan bertaubat. Walaupun diampunkan daripada dosanya, tak apalah dosa kecil pun dah. Kalau sini sikit-sikit ada semua banyak lah. Jadi dah hak ni lah boleh terampung ni. Barang yang telah terdahulu daripada dosanya, dan diberkatkan baginya pada rezekinya. Diberkatkan baginya pada rezekinya. Dan lagi sabda baginda, telah mengkhabarkan daku oleh Jibril. Jibril datang bagi tahu kepada aku, kata baginda, bahawasanya Allah Ta'ala membukakan pada bulan Sa'ban ini 300 pintu daripada pintu rahmat. Artinya
300 pintu. Berarti rahmat ni makna banyak lah. Tapi 300 pintu daripada pintu rahmat. Pintu rahmat banyak tak terkira lah. Tapi dalam bulan Sa'ban 300 pintu Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu rahmat untuk hamba-Nya. Rahmat tu bermacam-macam lah tak. Khususnya rahmat untuk mendapat keredaan Allah. Tak. Yang paling kita nak ialah rahmat untuk mendapat keredaan Allah. Dan bila dapat keredaan Allah berarti kita tidaklah dapat kemurkaan Allah. Keredaan Allah tidaklah makna mintalah dijauhi daripada kemurkaan Allah, ghadabullah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang akan daku Jibril alaihi salam pada malam nisfu Sa'ban. Jibril datang pada baginda, kata Rasulullah, Jibril datang pada aku pada malam nisfu Sa'ban dan katanya, kata Jibril kepada aku, angkatkan kepala engkau kepada langit, suruh aku lenggok ke langit. Maka kataku, lalu aku jawab pada Jibril, apa malam ini? Jibril datang malam tu. Kemudian Jibril suruh akak kepala ke langit. Lalu aku tanya, apa malam ini Jibril? Maksudnya apalah hikmatnya malam ni? Malam nisfu ini. Katanya, lalu Jibril jawab, inilah malam yang dibukakan Allah padanya 300 pintu rahmat. Diampunkan Allah bagi sekalian orang yang tiada menyekutukan dengan dia. Iaitu dosa semua diampunkan kecuali dosa syirik yang tidak diampun. Malaikat orang yang tiada menyekutukan dengan dia suatu, malaikat bahawa ada ia. Ada ia orang sahir atau orang kahin bertenun nasib atau tidak diampun, atau orang yang mengkali atas zina, tak berhenti dia pelaka tabiat berzina, atau orang yang menyangkal atas anak yatim. Artinya orang yang sentiasa membenci kepada anak yatim. Hak itulah yang tidak diampunkan dosa pada malam nisfu Sa'ban ini. Dan satu lagi tambahan, ada lagi daripada hadis yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menilai Allah atas segala makhluknya pada malam nisfu daripada Sa'ban, maka dia ampun bagi segala makhluknya, malaikat orang musyrik, orang sikit daripada orang syirik, dan orang yang tiada bertutur dengan saudaranya. Artinya sampai 14 Sa'ban pun tak tutur lagi dengan adik-beradik. Tak kira lah balas masa orang macam ni tidak diampunkan oleh Allah pada malam nisfu Sa'ban. Sekalipun malam ini dibuka dengan 300 pintu rahmat. Itu besarnya silaturahim itu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub sabbitna ala dinika wa ala ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.